Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan di alam maya, salam pencerahan. Bicara santai kita malam ini sudah masuk 26 Ramadan. Saudara, hari ini adalah hari Sabtu 8 Mei. Sebentar tadi kita telah pun mengerjakan solat tarawih yang ke-27. Tinggal lagi 3 hari aja lagi, saudara. Saudara Man, apa khabar saudara Man? Saudara Mirza Adnan, ZMK Makmur, ya, saudara Azlan Yusof, Syah Ibrahim, salam. Aduhai. Terima kasih Man, banyak gambar makin. Saudara Muhammad Aizwan. Apa tu Man? Terkejut saya. Saudara Muhammad Azmi Ali. Salam Ramadan 26. Saudara Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Doa saya dalam bulan yang baik ini sentiasa bahagia dengan pasangan. Saudara Ailan Hajidin, khabar orang Muar, orang Meru, Saudara Osman Kamil, Nenek Porak, Mayang-Mayang, Samsul Anwar Abdullah, Saudara Hamdan Hamdan, Muhammad Razi, Pak Chu, Raza Ahmad, Saudara Hafiz Wan Basirun, Diksi, bersama sejiwa. Teruskanlah share and like, beri saya semangat. Ni pecutan terakhir ni saudara. Kita lagi 3 malam je lagi bulan puasa ni. Assalamualaikum. Siapa ni? Muhammad Fauzi Buang, Edi Nur, Edi Jaiman, Samsul Rohaizat. Terima kasih kerana sudi like and share. Baik saudara, saya harus memberikan pencerahan panjang, takut tak sempat macam malam tadi. Nak tak habis lagi bicara kita, ya saudara. Hari ini 26 Ramadan, Sabtu 8 Mei. Nampak gayanya kita kian hampir COVID-19 ini sudah 4,519 hari ini. Peningkatan berterusan. Apakah akan mencecah dengan angka 5,000? Wallahu a'lam bissawab. Kita berdoa janganlah virus corona ini terus mengganas di bumi tercinta ini. Tapi nampak gayanya hari ini sudah 4,519. Semalam cuma 4,498. Yang mengundang kematian 25 kematian hari ini saudara, ya. Jumlah terkumpul kematian adalah 1,657. Di Perlis, alhamdulillah ada penurunan ketara. Semalam 4 orang, ini 1 saja. Di Kedah juga ada penurunan. Semalam 209, hari ini 183. Cuma di Pulau Pinang tak comel. Memang tak comel, Mami. Combi, Nana, Mamu. Sebab semalam 313 terus meningkat. Gelombang di Pulau Pinang terus meningkat, ya saudara. Daripada 4 hari dulu 155, kemudian dia naik 305, semalam dia melonjak 313 dan hari ini terus naik 363 di Pulau Pinang. Jadi warga Pulau Pinang cari jalan supaya kita raya ni cerai sikit lah. Kalau dah tak cerai lah. 363 di Perak, 148 tapi kurang lah sikit hari ni 108. Ponjang apanya sampai 108 orang ni. Usahalah kita, ya saudara. Di Selangor tak bernafas bila tengok yang Selangor ni. Sebab 3 hari dulu 1,137. Semalam dia naik 1,424. Dan hari ini terus melonjak. Selangor dengan Pulau Pinang pun sama. Hari ini Selangor 1,722. Begitu juga dengan di wilayah Persekutuan. Semalam 436. Hari ini 557. Putrajaya pun meningkat. Semalam 8, hari ini 12. Cuma ada kelegaan di Negeri Sembilan. Semalam 188, hari ini 98. Tetapi di Melaka nampak gayanya meningkat. Ya. Di Melaka semalam 74, hari ini 100 orang. Dan di Johor ada pengurangan, tetapi polarnya tak begitu cantik. Sebab semalam 327, kerana sehari sebelum itu 258. Jadi semalam 327, hari ini kurang tapi cuma 288. Jadi warga Johor berusahalah untuk penjarakan sosial serta menjaga kebersihan diri. Di Pahang juga nampak gayanya ada peningkatan. Semalam 78, hari ini naik balik 99. Sebab 2 hari lepas 97. Daripada 49 dia bergerak 97, kemudian dia turun 78, hari ini di Pahang 99. Di Terengganu alhamdulillah dia turun susut daripada 87 kepada 71. Tetapi di Kelantan nampak gayanya, 4 hari lepas 480, kemudian dia turun 326, kemudian dia turun lagi. Alhamdulillah 297, tiba-tiba hari ini dia naik balik
373 di Kelantan. Jadi sebab itu warga Kelantan, kalau tak ada kepentingan, tak ada keperluan, tak payah keluar rumah. Duduk di rumah, jaga kebersihan, kita jagalah diri kita, jagalah keluarga kita. Tetapi di Sabah ada kelegaan. Ya. Di Sabah semalam 153. Saya seriau. Tapi nampak gayanya ada lega, iaitu 63 orang saja yang dijangkiti. Di Labuan kekal 2 orang. Di Sarawak juga nampaknya ada kelegaan. Mudah-mudahan dia terus turun. Sebab 3 hari lepas 391. Kemudian dia melonjak 750. Dan hari ini 479. Ada kelegaan. Jadi saya mendoakan supaya warga Sarawak dapat mengekalkan momen-momen ini, momentum ini supaya menjelang Aidilfitri nanti, ya Saudara Syarifuddin Syahri, stay safe, gunakanlah pencuci tangan dan sebagainya, ya, sanitizer itu penting. Sarawak 479. Kita berdoa supaya warga Sarawak dapat merayakan Aidilfitri dalam keadaan yang agak kelegaan. Dan menurut Kementerian Datuk Ismail Sabri, bermulai 10 Mei, ya 2 hari lagi, sehinggalah 6 Jun, rentas negeri dan rentas daerah di seluruh negara tidak diizinkan. Jadi semua bazar Ramadan dan bazar-bazar perniagaan ditutup sepenuhnya bermula 10 Mei. Jadi saya lihat dalam internet ni kesian juga. Saya bersimpati juga dengan Datuk Ismail Sabri. Terus kena belasah dengan warganet. Sebenarnya saya nak beritahu pada Datuk Ismail Sabri, beliau memikul tugas sebagai menteri yang mengelolakan soal-soal COVID ini. Rakyat tak tahu nak luah ke mana. Jadi saudara reza wajalah. Nak buat macam mana? Kemarin tu sebentar tadi saya menerima kiriman daripada saudara Amiruddin. Dia kata persoalannya apa benda ni, katanya hari ini bagi tahu esok tutup. Jadi ingat kami ni robot. Sekejap tutup, sekejap buka. Sekejap tutup, sekejap buka. Tutup, buka, PKP, PKB, PKP. Aduh, letihlah kita ni. Ini keadaannya. Dan kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh saudara Azmi Muhammad Ali daripada Kelantan, dia kata di India jumlah penduduknya adalah 1.391 bilion jumlah penduduknya. Dan jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 20,275,543. Pada rasionya itu satu kes untuk 68.6 orang. Itu di India, saudara, ya, penduduknya 1.39 bilion. Dan berbeza dengan di Malaysia, kita cuma ada 32.710 juta penduduk. Tetapi kes kita sudah pun meningkat pada 417. Dengan rasionya satu kes bagi setiap 78 orang penduduk negara kita ini. Jadi kalau melihat dari graf ini, katanya kita ni dah hampir sama dengan India. Oleh itu, nasihat beliau, kita duduklah di rumah. Please stay at home. Jaga kebersihan diri. Dah tak perlu, dah ada pengumuman, perintah kawalan pergerakan, jangan kita rasa bahawa kita tidak akan dijangkiti. Ya, saudara? Cuma dalam kesempatan ini, saya bersetuju dengan usaha Datuk Lokman Adam. Datuk Lokman Adam, selain dia memberi pencerahan tentang politik, bahawa dia mengiring kepada saya, dia kata dia terdapat 2 jenis herba yang dapatannya daripada DSP Sulaiha. DSP Sulaiha menggunakan herba tersebut untuk sebahagian daripada usaha pengurangan penularan virus corona. Jadi dia kata terdapat 2 jenis herba. Iaitu pertama untuk pencegahan berupa satu set, 2 botol. Katanya harganya saya tak boleh sebut di sini. Memang perjanjian saya dengan Facebook tak boleh sebut. Jadi minum setengah botol seminggu sekali dengan setengah gelas air panas selama 4 minggu. Jadi untuk 2 hingga 7 tahun memadailah satu suku botol sahaja. Selepas 4 kali minum, tidak perlu minum untuk selama 3 bulan katanya. Dan terdapat juga herba untuk rawatan, set mempunyai 12 botol katanya. Jadi minum setengah botol dengan setengah gelas air panas, kemudian minum setengah botol lagi bersama setengah gelas air panas, minum yang A dan B selepas makan di waktu pagi dan sekali lagi selepas makan waktu malam. Rawatan untuk 6 hari. Ini herba-herba yang dapatan daripada Datuk Lokman Adam. Dia kata sesiapa yang berminat boleh menghubungi Datin Nur Fazila di talian
013 4100564. 013 4100564. Jadi kos pengantaran apa kena bayarlah ya saudara. Jadi berhubung dengan beliau. Jadi kalau saudara berikan nama, alamat penuh, kemudian masukkan wang dan sebagainya, itu cara boleh berhubung dengan mereka. Tetapi bagaimanapun sebentar tadi saya dapat kiriman juga daripada admin yang menjaga laman Datuk ni apa Lokman Adam. Dia kata nombor tu dah terlalu tepu. Mungkin banyak sangat WhatsApp-nya. Jadi siapa yang mencari herba di SP Sulaiha boleh terus datang atau hubungi Jom Sate di Kuala Lumpur. Terus di nombor di talian 013 4100564. 013 4100564. Ini saudara bukanlah penelitian saintifik yang disahkan oleh para doktor, disahkan oleh para saintis dan sebagainya. Ini sebahagian daripada usaha kita. Saya rasa tak ada masalah. Cubalah untuk kebaikan. Bukannya ada apa-apa pun. Jadi kalau kita macam orang makan air tongkat ali, itu sebahagian daripada usaha. Saintifik belum lagi mengesahkan sebagainya. Jadi saya rasa tak salah. Cuma saya tak boleh mewawarkan harga dan sebagainya, tak boleh. Itu perjanjian saya dengan Facebook ataupun dengan YouTube. Saudara. Jadi boleh berhubung 013 4100564. Sebagai usaha, apa salahnya? Sebagai usaha. Jumpa Datuk Lokman, Saiful Rizal. Datuk Lokman nampak gayanya tak lama lepas ini jadi tokey ubat lah nampaknya man. Datuk. Tapi jangan lupa usaha kita adalah suara rakyat. Kita menyuarakan suara rakyat. Jadi saya sedikit memberi tazkirah singkat kita sambungan daripada semalam. Dia kata ketika rezekimu habis, maka ajalmu pasti akan tiba. Jadi kerana itu janganlah pedulikan jasadmu yang akan busuk, yang akan hancur. Kerana kaum muslimin yang lain akan melaksanakan kewajipan mereka. Jadi kita saudara, mereka lah yang akan memandikan kita, mengkafankan kita, mensolatkan kita dan menghantar kita ke perkuburan. Yakinlah bahawa dunia tidak sedih dengan kematian kita. Alam semesta tidak berduka atas kepergian kita. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan antara kita dengan dunia ini, saudara. Jadi perekonomian akan terus berputar. Pekerjaan anda akan diganti oleh orang lain. Harta-harta milik anda akan pindah ke tangan yang lain secara halal kepada ahli waris ataupun sebaliknya. Sementara kita yang akan dihisap atas segala sesuatu dari perkara yang besar sampailah dengan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Pertama sekali, yang pertama lepas darimu adalah namamu. Saat anda meninggal dunia, orang dah tak bertanya lagi di mana mayatnya. Mereka tidak lagi memanggil nama ataupun pangkat kita. Nama tinggal kenangan belaka, saudara. Ketika mereka mau mensolatkan jenazah kita, jadi mereka akan berkata di masjid, bawa ke sini jenazahnya. Mereka tidak akan lagi menyebut namamu. Betapa cepatnya nama kita hilang dan berlalu. Ketika mereka akan menguburkan kita, mereka akan berkata, dekatkan mayatnya tanpa menyebut nama. Ya, saudara, kerana itu janganlah kita tertipu oleh kehormatan, status sosial dan pangkat serta darjat. Jangan terpedaya oleh kedudukan, jawatan dan nasab keturunan kita. Alangkah fananya dunia ini dan betapa besar apa yang akan kita hadapi di dunia ini. Jadi kita sambung lagi malam besok tentang pencerahan tazkirah sependek ini. Jadi saya cuma memberi peringatan supaya kita sama-sama saling mengingati di hari yang baik, bulan yang baik ini, saudara. Ya. Salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka pastilah negara akan muflis. Kerana itu kita terus menuntut supaya parlimen dibuka, supaya dapat dilakukan semak dan imbang. Saudara, tajuk pencerahan kita malam ini adalah kerosakan negara, segalanya kian ke laut. Kerosakan negara hari ini segalanya kian ke laut. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Dari Perlis dia hantar pada saya, jauh saudara ya. Kata Pak Nazil, buah semangka habis dimakan, Pak Saleh tersandar duduk. Jangan leka memilih ikan. Takut terpilih si ikan belodok. Ikan belodok ni ikan yang tak ada nilai. Mungkin ikan belacak ke mak itu. Ni apa Pak Nazil? Begitulah beliau menyindir kita, mengingatkan kita, jangan kita leka memilih jenis-jenis ikan.
Pilih-pilih takut terpilih si ikan belodok. Orang Kedah ke orang Perlis, orang sebelah utara ni ikan belodok ni ikan yang tak ada nilai. Kemudian katanya lagi, Kuala Kedah ke Pekan Kuah, sampai di Pekan, naik kereta. Pemimpin sudah hilang maruah. Allah makbul, kejijikan dipinta. Jadi kalau pemimpin yang sudah hilang maruah dirinya, maka bila rakyat meminta, segala kejelekan itu akan dilaksanakan, akan ditunaikan oleh Allah. Jadi kepada pemimpin, ingatlah, saat anda memimpin, bahawa di bawah anda ramai tangan-tangan yang mendoakan. Kalau kita berbuat baik, maka baiklah jadinya. Kalau mereka meminta yang buruk, maka buruklah kita. Tanggunglah. Setiap tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saya malam ini nak bercerita juga tentang jetusan rasa dari seorang sahabat saya, iaitu Abang Adi dari Sarawak. Abang Adi menghantar kiriman pada saya kata molek juga kita santuni sebelum saya memberi pencerahan. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, salam Ramadan yang berbahagia, Tok. Jadi dititipkan untayan kata jetusan rasa. Setelah beliau menelusuri denyut nadi dan rasa hati saudara sebangsa akar umbi UMNO. Beliau bukan ahli UMNO, tapi dia terasa terpanggil untuk mencoretkan sesuatu. Tajuknya dia kata harap-harap kemenyan Arab. Jadi kemenyan Arab ni memang harum baunya, tapi tak lama. Saat membakar seketul kemenyan Arab, harum semerbak menjulang angkasa, menyusuk hidung dan rongga, namun sayang, aromanya sebentar cuma. Beginilah hakikat yang saudaraku harus terima. Sebagaimana di masa yang lalu, gah dan megah, gegak gepinta di rumah agam di tengah kota. Telah diputuskan sebulat suara, tidak akan bekerjasama dengan parasit-parasit durjana demi kestabilan masa depan bangsa dan negara. Laungan bergema di Dewan Mulia, juga di seluruh pelusuk dunia. Lantas disambut baik oleh mereka yang ada di atas sana. Berbunga harapan membakar di jiwa. Tapi sayang saudara, kita cuma menghitung hari. Segalanya tak seindah mimpi. Gambaran impian dan harapan yang dinanti terus sepi di mamah haru. Cakap yang berdegar kini hanya tinggal igawan sunyi. Umpama menghidu wangi kemenyan hanya seketika cuma. Itulah catatan daripada saudara Awang Adi daripada Kuching, Sarawak. Yang beliau melihat, saya tahu sajak ini tujukan kepada pimpinan UMNO. Jangan jadi kemenyan Arab, baunya seketika cuma. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya perlu mengingatkan juga. Ini mesti saya terpaksa sebut sebab ini permintaan daripada para peguam yang bersama dengan saya, menghubungi saya. Jangan lupa mereka mengingatkan saya. Jangan lupa memberi peringatan. Iaitu bagi mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda bertanggungjawab di atas sentingan yang dibuat. Jadi pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Jadi pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis sini. Segala komen anda adalah hak anda dan tanggungjawab anda. Kalau saudara berkomunikasi dengan saya yang mana sempat saya santuni, itu saya bertanggungjawab. Cuma saya minta di hari yang baik, bulan yang mulia ini, janganlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Gunakanlah bahasa yang menyantuni, mencerminkan kita adalah bangsa harmonis. Kita adalah warga bangsa cinta damai. Saudara ya. Saudara Mahazir Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Jadi saya melihat petang tadi, saya lihat dalam website. Dia kata petang tadi ada penjaja tepi jalan telah diberi surat henti niaga mulai esok. Jadi ada yang menerimanya dengan terkedu. Malahan ada yang menangis. Dan ada yang mengeluh. Bayangkanlah, dia kata ada seorang peniaga ikan bakar. Di Kelantan ya saudara ya. Dia kata baru kemarin dia membeli ikan sekitar RM1,000 modalnya. Pucat lesi muka peniaga sebut. Nak buat lagu mana dengan ikan tu? Sedih katanya. Sedih sungguh. Apakah ini kekejaman pemerintah? Kita tak tahu. Tapi bagi saya itulah hukum alam yang diterima. Sebab katanya wang diterima, wang yang ada RM70. Hasil daripada jualan semalam kemarin. Tapi dengan RM70 mampu ke untuk sampai kepada penghujung akhir Ramadan? Dan mahu kita menyambut Hari Raya. Sebab kalau saudara dengar pula kenyataan daripada Menteri Besar Terengganu, dia kata dia tak ada tahun ni.
Di Kelantan saya tak tahu. Tapi di Terengganu tidak ada bantuan keprihatinan. Dia cuma ada katanya peruntukan lebih kurang RM100 saja. Jadi itulah keadaan mereka yang berada di anjung kuasa, gaji mereka berpuluh-puluh ribu. Tapi rakyat tidak disantuni. Saya melihat juga catatan sahabat saya sebenarnya semalam saya nak baca. Tapi kerana tak boleh nak baca, kerana banyak sangat kiriman-kiriman, malam ni saya cuba santuni. Itu catatan daripada saudara Hamdan Taha. Saudara Hamdan Taha ni sahabat saya, waktu sama-sama kita berjuang dalam pergerakan pemuda UMNO dahulu. Dia kata hampir 5,000 kes hari ini. Negara dah laksanakan darurat. PKP, PKPB, PKPP, segala mak nenek PKP. Tapi kes meningkat begitu dahsyat. Dan kita berada sangat hampir dengan India. Jika purata penduduk diambil kira. Jadi di manakah silapnya? Saya saudara Hamdan bertanya, di mana silap kita? Adakah rakyat yang silap? Atau cara kerajaan yang salah? Atau memang ada tangan-tangan ajaib yang tidak mahu menurunkan kes ini untuk diselesaikan? Apakah kerana jika kes ini selesai, maka bolehlah jawatan itu diselesaikan. Kalau kes turun, maka jawatan pun selesai. Jadi tak mahu diturunkan kesnya supaya jawatan itu kekal. Kerana dia kata kes meningkat seolah-olah tak bertemu, jalan turun. Ini sangat pelik katanya. Ada yang jadikan COVID sebagai batu loncatan untuk terus berkuasa. Perdana Menteri pun dia kata tak nak membuat sebarang pengumuman apa-apa. Lama dah tak dengar dia keluar dalam TV. Jadi kita ni dia tanya ada ke tak ada Perdana Menteri. Agak menarik juga hari ini sahabat saya saudara Musli Oli. Kita lama tak dengar cerita daripada Sabah. Cerita ataupun kisah-kisah daripada Sabah saudara Musli Oli. Sahabat saya beliau merupakan penganalisa politik di Sabah. Dia berkesempatan datang ke Kuala Lumpur tapi tak sempat jumpa saya. Waktu saya berhubung dengan beliau tadi dia kata, "Dok, saya dah ada di airport." Saya kata tak apalah. Lepas raya nanti kalau saya turun ke Kuala Lumpur, kita bolehlah ngopi. Jadi dalam catatannya tu, saudara ini mentipkan, dia kata malam tadi ada seorang timbalan menteri persekutuan. Bertanya pada dia, katanya, siapa pemimpin Sabah yang aktif, yang menyantuni isu rakyat? Jadi spontan dia jawab, dia kata Bung. Bung tu Bung Mokhtar. Yang lain, dia tanya lagi. Ada juga tapi bukan jawapan isu rakyat. Sebab itu di Sabah, ramai pemimpin tidak tahu isu netizen. Kalaupun tahu, mereka buat-buat bongor. Bongor ni rasanya buat tak tahu je. Bahasa orang Sabah. Daripada anggota Kabinet Negeri, di Sabah dia bukan exco. Mereka yang berada dalam kerajaan di Sabah adalah bertaraf menteri. Jadi sebab itu dipanggil Kabinet. Jadi daripada anggota Kabinet Negeri, hanya Datuk Arif dan Syami Yahya yang aktif di alam maya. Selain daripada Datuk Seri Bong Mokhtar. Dulu sebelum jadi menteri, Datuk Masidi Manjun, Datuk Yaakob Khan, Datuk Jafri Arifin aktif juga. Sekarang ni mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Setakat buat ucapan salam Ramadan ajalah katanya. Ini belum mengkritik pemimpin di Sabah. Majoriti orang politik lebih suka bercerita dongeng dan cerita-cerita yang direka daripada cerita yang benar atau fakta. Jadi bila Bong Mokhtar berkias, pemimpin lama lebih berminat habiskan madu daripada menghasilkan madu. Jadi mereka lebih berminat menghabiskan madu daripada menghasilkan madu katanya. Marah saudara Muslim ni. Dia bercerita perkara yang benar. Dia bukan melontarkan kenyataan yang retorik atau berfalsafah. Tapi dia mula diserang kerana kiasan itu sukar diterima oleh orang politik. Dia kata, saya bukan membela Bong Mokhtar. Saya cuma membela fakta yang dilontarkan olehnya. Memang benar, Bong juga pemimpin lama. Tapi dia cuma seorang ahli parlimen biasa. Dia tidak pernah jadi menteri persekutuan ataupun menteri di negeri Sabah. Dia membangun kawasan parlimennya dengan hanya peruntukan kecil sebagai ahli parlimen kinabatangan. Di samping projek pembangunan lain atas inisiatifnya sebagai ahli parlimen. Jadi perlu disebut, kata saudara Musli, kawasan parlimen kinabatangan jika digabungkan 3 negeri, iaitu Negeri Sembilan, Negeri Melaka dan Selangor, keluasannya sama. Jadi itulah keadaannya. Jadi itulah keadaannya di kawasan kinabatangan. Ya. Jadi bila dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap menteri yang bertanggungjawab terhadap infrastruktur dan kemudahan awam, barulah Bong nampak secara terperinci masalah negeri Sabah. Masalah air yang sering saya lontarkan saudara. Masalah elektrik, masalah jalan raya dan lain-lain yang kurang diambil perhatian daripada pemimpin-pemimpin lama. Pemimpin lama boleh dikatakan melepaskan tanggungjawab itu bulat-bulat kepada penjawat awam untuk merancang dan mereka tidak terlibat secara langsung
kecuali jika ada kepentingan peribadi. Inilah rupanya yang berlaku di Sabah. Pemimpin politik dia serahkan semua pada penikakitan kerajaan. Mereka tidak mahu sama-sama. Ini kenyataan daripada saudara Musli Oli. Orang lama di Sabah yang memerhati perkembangan politik. Syarif dah makan ubat ke walaupun tak jari Ali pulanglah Syah. Kau nak cakap apa bercakaplah. Aku tak kisah. Jadi dia menceritakan juga, dia kata pada era berjaya cuma Tan Sri Hari Saleh yang merancang pembangunan. Manakala menteri lain lebih minat menghabiskan madu. Haris selalu berlubu memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar sehingga dia lupa menguruskan emosi orang politik. Jadi kejatuhan Haris Saleh daripada Parti Berjaya bukan kerana gagal membangun Sabah, tapi kerana gagal mengurus perasaan kaum-kaum lain di Sabah. Itu dia punya punca. Jadi untuk ini ruangan ini adalah ruang pencerahan. Bila saya dapatan macam ini, pandangan daripada saudara Musli Oli ini, elok kita santuni bersama. Kemudian dia mengatakan juga, pada era PBS, itu boleh dianggap pembangunan tidak ada. Rupanya era PBS memang tak ada pembangunan. Yang ada projek menjual harta kerajaan negeri macam sekarang ini. Menjual GSC. Ini dilakukan kerana PBS mengamalkan politik balas dendam. Jadi persoalannya, apakah hari ini, pimpinan hari ini juga mengamalkan politik macam mana di Sabah? Mereka menjual segala GSC, harta negara dan sebagainya. Kerana ada dendam. Jadi sepanjang 9 tahun PBS bergelumang dengan krisis dan konfrontasi dengan pemimpin Kuala Lumpur, bergaduh pula dengan Kuala Lumpur. Tikam menikam politik tiada sudahnya. Akhirnya, kata Musli Oli, yang menjadi mangsa ialah rakyat negeri Sabah. Sebelum PBS hilang, kerajaan Sabah mempunyai kadar kemiskinan tertinggi di Malaysia dengan melebihi 24.8%. Itu keadaan di Sabah. Terima kasih Saudara Usli memberi pencerahan kepada kita, baru kita faham kedudukan politik bagaimana situasinya di Sabah, saudara ya. Saya juga menerima kiriman daripada Datuk Seri Haji Yunus. Dia hantar luahan hatinya. Dia kata hari demi hari berlalu, penyakit demi penyakit tersebar. Pemimpin tetap dengan cara kepimimpinannya. Rakyat tetap bergelut dengan apa yang kita rasai sekarang. Kalau kita ikut keilmuan sains katanya, jawapannya itu dan ini. Seperti apa yang kita ketahui. Vaksin dah diorder tapi masih tak cukup. Duit berjuta-juta dah dibelanjakan. Hasilnya masih hampa. Hampa hasilnya. Sebab itu terdengar risiko selepas mengambil vaksin, ada pula perkara yang tak menentu. Jadi kalau kita renung semula, dia kata atas apa yang berlaku hari ini, ianya melibatkan seluruh dunia. Yang berdepan dengan pandemik COVID ini tidak dapat kita fikir bahawa ini semua sebenarnya katanya adalah kejadian dan ciptaan Allah SWT. Walaupun pada dasarnya ia adalah creation dari tangan-tangan manusia yang pandai menghasilkan wabak yang kian membimbangkan buat seluruh umat manusia yang berada di seluruh pelosok dunia ini. Sejak dari itu, langkah berjaga-jaga diperketatkan dan sebagainya. Jadi harus diingat, setiap wabak yang menyerang seluruh umat manusia di seluruh dunia ini pasti ada sebabnya. Kenapa ia terjadi? Ini semua terjadi adalah kehendak Allah SWT. Kenapa? Wallahu a'lam bissawab. Semalam saya dah katakan bahawa mungkin alam juga sudah benci dan Tuhan juga sudah bosan melihat tingkah laku manusia yang bangga dengan dosa-dosa. Sebab apa hari ini saudara, tiba-tiba saja tular di halaman media sosial tentang laporan seorang gadis yang dia dikatakan telah diperkosa. Dia mengalami detik-detik hitam. Diperkosa oleh seorang lelaki yang bersekongkol dengan pemimpin politik. Menurut catatan daripada laporan polis itu, saya nampak daripada dalam wall ini, dia pada mulanya keluar bersama dengan ahli politik tersebut. Pergi makan-makan. Kemudian dia pergi karaoke. Dalam pusat karaoke itu, ada pula minuman-minuman keras. Akhirnya dia mabuk. Jadi bila mabuk apa semua tu, pemimpin politik itu mengiringi dia keluar. Bukan hantar balik rumah, tapi dihantar ke bilik hotel. Jadi tanpa disedari, bila dia bangun keesokan paginya, dia mengalami bahawa dirinya sudah hilang kesuciannya. Maka dia merasakan bahawa dirinya telah diperkosa. Siapa yang memperkosakan? Ini masalahnya. Sebab 2 hari lepas, kita dapat melihat sebuah sekecut surat yang ditulis oleh seorang siswa politik kepada menteri. Dia kata bahawa dia tidak terlibat. Tapi nama dia disebut dalam laporan itu. Dia kata bagaimanapun, cuma yang kita hairan,
Laporan polis telah dibuat oleh gadis tersebut. Tapi sehingga saat ini, belum ada kenyataan daripada pihak berkuasa apakah kejadian itu benar-benar terjadi dan apakah telah disiasat dan sebagainya. Kerana ini melibatkan kepimpinan politik. Kita tidak mahu bumi tercinta ini dicemari oleh tindak laku mereka-mereka yang bergelumang dengan orang politik. Cemar. Tak kalah seorang gadis itu majak makan waktu malam, kemudian pergi karaoke. Masa dalam karaoke itu ada minuman keras. Dia mabuk. Pimpin dia, gambarnya dah tular. Itu keadaan saudara ya. Allah. Saudara Putra, dia telah dirogol. Itu wallahualam bisawab, saya tak tahu. Tapi dia dah buat laporan polis. Dia dah buat laporan polis. Patutnya polis menyiasat. Janganlah cuba pula nak dilindungi pula kerana orang politik. Jangan ada sebarang usaha dilindungkan. Sebab itu saya tengok saudara Mak Noor Raji. Dia hantar kiriman pada saya, memang dia marah betul. Saudara Mak Noor ni kalau dia menghantar kiriman, bahasanya memang bombastik. Dia kata dalam rempah ratus politik, dia kata pelik bin ajaib. Kerajaan diwujudkan untuk sejahterakan rakyat, untuk memakmurkan negara. Kalau arahan dan undang-undang dilaksanakan menyusahkan rakyat, lebih baik tak payah ada kerajaan katanya. Asal bercakap demi rakyat. Bila bercakap demi negara. Dah. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka yang melontarkan kenyataan-kenyataan saya, perjuangan saya demi agama, bangsa dan negara. Kalau mereka beraksi di atas pentas politik, saudara harus berhati-hati. Lihat perjalanan politik mereka. Kadang-kadang kita tak mahu mereka bercakap saja. Cakap tak sepa bikin. Sebab itu saya melihat bahawa sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional janganlah sombong. Dalam keadaan sekarang ni jangan sombong. Untuk kita memutuskan pelbagai COVID-19 ini ada pelbagai sumber. Jadi sama ada untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi negara. Jadi perlulah dibuka sidang parlimen. Berlapang dada lah. Kerana dengan adanya parlimen ini dibuka, dapatlah kita dapatan pandangan. Tak semestinya kita ni bergelar menteri, kita benar segala-galanya. Tak semestinya kita semena betul. Itulah saudara Putra, PKP demi rakyat, vodah. Nak masalah sekarang ni, mereka ego. Bahawa apa saja mereka lakukan, atas dengan kenyataan demi rakyat. Tetapi hasilnya bagaimana? Wang terus diambil. Wang terus dikeluarkan daripada kantong negara. Kita nak tahu hasil. Ekonomi macam mana? Kemarin dulu pun saya dah bagi pencerahan. Kenapa kita tak ikut? Kalau benda tu baik daripada negara macam negara Jerman, setiap warga Jerman mendapat 1,600 Deutschmark setiap bulan yang masuk ke dalam akaun dia, tapi mereka kena duduk di rumah. Mestilah orang dah ada duit, dia buat apa nak keluar rumah lagi, dia duduklah. Cuma dia order makanan boleh melalui GrabFood ke secara online. Dia tak ada, bila mereka tidak keluar rumah, tidaklah berlaku penularan yang begitu merebak. Jadi sebab itu Jerman mampu mengawal COVID-19 itu dengan baik. Dan wang dibelanjakan digunakan untuk rakyat. Tapi masalah kita sekarang ni, keadaannya wang diambil tapi waktu yang sama projek-projek diteruskan. Projek runding terus dan sebagainya. Kita bukan nak menyalahkan kerajaan. Tetapi kita tengok apa yang berlaku. Saya lihat sendiri. Macam mana seorang menteri meluluskan satu projek rundingan terus tanpa tender, nilainya 150 juta untuk merawat sisa pepejal. Ya? Dan syarikat yang mendapat kontrak itu kemudian ini runding terus, dia dapat kontrak itu, dia subkan, dia beri pada orang lain untuk melaksanakan projek tersebut. Tapi dia nilai yang dia dapat daripada kerajaan 150 juta. Tapi diberi pada syarikat yang mengendalikan projek tersebut 120 juta. Jadi 170 juta. 170 juta tolak 120, mana 50 juta lesap tengah jalan. Ini yang kita tuntut supaya SPRM segera masuk. SPRM kena siasat. Bagaimana menteri tersebut boleh memberikan kontrak secara runding terus. Kita tak nak menuduh. Cuma kita minta siasat. Kerana dapatan saya, ada kiriman kepada saya, bahawa syarikat yang dapat itu telah pun memberikan sub kepada orang lain.
Dan harganya pula di bawah, lebih rendah daripada kontrak yang didapat daripada kerajaan. Di sinilah kita katakan bahawa kita menentang segala KKN. Korupsi, kronisme dan nepotisme. Jadi Mak Zami, kau PN Amin. Saya tak tahulah saya. Jadi saya nak santun juga pandangan daripada Presiden PAS. Yang minda Presiden PAS, dia kata dosa besar menyebarkan berita-berita yang tak benar katanya. Jadi menurut Haji Aidi, polemik perang cyber sekarang ini semakin merebak dengan parah dan secara melampau. Dengan huraian yang sedikit berlainan kerana sudah ada campur tangan musuh dalam dan luar negara. Luar negara di mana? Kita pun tak tahu. Jadi mereka menggunakan bantuan ejen dan suntikan dana. Bila masa pula kami yang mengelolakan laman-laman web ini mendapat dana. Sekupang pun tak ada. Sebab itu sering-sering kali saya katakan kepada kawan-kawan, sudahlah korang ni bercakap malam-malam minta saya bercakap, highlightkan benda begini. Pendapat dah bagi, pendapatan tak dapat. ini realitinya saudara. Mereka memberi pandangan supaya kita wawarkan, supaya kita beri pencerahan. Kita pun memberi pencerahan. Pendapat dah bagi, tapi pendapatan tak dapat. Tapi bukan itu matlamatnya saudara, tidak. Ya? Itu bukan matlamat. Kita bagi macam saya, macam Datuk Lokman Adam, begitu juga dengan saudara Ismi, saudara Zamil Ibrahim, dan ada beberapa orang nama lagi yang mewujudkan laman-laman ini. Kita bersuara demi untuk rakyat. Jadi saya tak maulah itu ada yang peribadi, itu tak salah saudara, tak baik saudara. Jadi katanya bila Datuk Seri Presiden PAS mengatakan bahawa mereka ini menggunakan bantuan ejen dan suntikan dana kerana ingin menyelamatkan golongan yang terus terlanjur dalam perang maklumat yang semakin maju, sama ada ke arah kebaikan maupun kemungkaran. Maka dia pun mengeluarkanlah dalil-dalilnya seperti biasa. Malas saya nak baca dalil-dalilnya. Kerana dia kata manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan adanya akal, ilmu dan pengalaman diberikan peranan untuk memakmurkan dunia. Tempat di mana mereka diuji sebelum masuki alam barzah. Tahu pun. Jelas sebut kerana mereka tergoda dengan merasa bijak sehingga menjadi takabur. Siapa pula rasa bijak? Kita menyatakan yang kebenaran. Tuan Guru, janganlah marah pada blogger-blogger ni. Apa yang disampaikan, siasat kebenarannya. Jadi jangan ingat kita berada di anjung kuasa, setelah berada menjadi sebahagian daripada kerajaan, anda semua betul. Ini masalahnya sebenarnya. Jadi saya melihat bahawa bila Tuan Guru mengatakan saya terperanjatlah. Sebab malam tadi juga saya terima satu kiriman daripada sahabat saya, seorang ini, dia kata saudara Ahmad Syuib Ismail. Betul, saya terperanjat sebab subuh selepas saya sahur, sebelum solat subuh, saya terima kiriman daripada saudara Ahmad Syuib Ismail. Di FB-nya, dia kata dalam catatannya beliau menulis, saya mohon kepada semua umat Islam Malaysia bahawa PAS tolak hudud di Malaysia dan saya mohon maaf kepada UMNO BN gunakan hudud senjata PAS lawan UMNO BN sejak mereka. Catatan Abdul Hadi Awang. Tarikh 8 Mei. Saya terkejut. Apakah ini benar? Kalau ini benar kenyataan daripada Tuan Guru, maka Tuan Guru Haji Hadi kena perbetulkan. Warga pimpinan PAS kena bagi tahu tu sejauh mana benarnya kenyataan ini. Kita menantilah penjelasan daripada pimpinan PAS. Kerana kenyataan itu berat saya. Sebab dia saudara Ahmad Syuib Ismail juga mengatakan bahawa dia menyiarkan tentang kenyataan amanat Haji Hadi tahun 1981. Dia kata, saudara-saudara sekalian, percayalah, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama memerintah kerajaan. Kita menentang dia ialah kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Oleh kerana itulah kita menentang mereka. Oleh kerana itulah kita menghadapi mereka. Oleh itu, kita cuba berlawan dengan mereka. Ya, percayalah saudara sekalian, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapnya puak-puak ini. Kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, maka kita syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha, tak perlu masuk Hindu, tak perlu masuk Kristian. Tapi kita menjadi kafir dengan mengamalkan politik suku ataupun agama suka. Jadi saya bila melihat kenyataan begitu daripada saudara Ahmad Syuib Ismail, saya terkejut. Ada dua perkara yang berbeza.
Dan saya mengharapkan supaya pimpinan PAS dapat mengeluarkan kenyataan. Benar tak benar kenyataan itu. Ya, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa pun. Kalau kita tak mau, akhirnya, kalaulah agama ini digunakan, musibahnya kepada negara. Sebab itu dulu saya taklah sealiran dengan pemikirannya, tapi saya nampak ada kebenaran. Kita siapa saja yang menyata benar, kita kena santun. Saya lihat dapat kenyataan daripada mantan Ketua Wanita UMNO Malaysia, iaitu Tan Sri Rafidah Aziz. Dia amat khawatir memikirkan masa depan negara. Kerana katanya sudah ramai ahli-ahli politik menggunakan agama sebagai alat untuk meraih sokongan dan undi. Dan itu beliau memberi amaran kecenderungan mempolitikkan agama secara berterusan akan membawa musibah yang buruk kepada negara. Jadi Tan Sri Rafidah dia berkhidmat dengan pelbagai portfolio sejak tahun 1980 di bawah pentadbiran Tun Hussein On, kemudian Dr. Mahathir, dan akhir sekali di bawah kepimpinan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi katanya apabila dipolitikkan, maka kita akan terlencong dari rukun sebenar agama. Jadi kalau kamu tafsir agama mengikut nafsu supaya menghalalkan matlamat kamu, katanya, dia bimbang melihat ini. Dalam 55 tahun menceburi politik, sejak zaman Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak, beliau nampak keadaan kita sebelum ini, keadaan sekarang ini, dan ke arah mana kita akan pergi. Apa yang beliau lihat, salah suasana yang menakutkan. Jadi menurut Tan Sri Rafidah, rakyat pun sekarang ini sudah muak dengan ketoksikan politik tanah air sekarang. Jadi katanya, politik hari ini adalah soal mengenai kekal berkuasa. Lain tak ada matlamatnya untuk kekal berkuasa semata-mata. Sekarang bukan masanya untuk kita fikir tentang politik. Kerana rakyat sudah boleh nampak, kalau anda membuat mancing undi dan matlamat hanyalah untuk kepentingan sendiri, rakyat dah tahu mana rakyat tak boleh ditipu. Dia kata kalau kita pergi ke majlis agama yang terdiri daripada orang-orang Islam, siapa yang pakai serban, sarung, cakap pasal Allah, rentak sikit bahasa Arab, kemudian pergi jumpa orang Cina, dia cakap pula pasal berbilang kaum. Lepas itu pergi jumpa orang India, cakap pula tentang India. Ini semua dia kata tak patut. Kita harus bercakap dengan semua sebagai rakyat Malaysia. Jadi bila ada persoalan ditanya tentang masa depan warga bangsa Melayu, jika terpengaruh dengan retorik politik agama, Tan Sri Rafidah berkata, saya lebih risaukan ke arah mana arah tuju Malaysia dan rakyat. Kemiskinan tidak harus dilihat dari sudut perkauman. Sebaliknya harus ditangani secara menyeluruh dalam konteks masyarakat majmuk. Sebab itu, saya kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, sebab dia kata dia bersetuju dengan pendirian pemuda supaya diadakan RCI, satu Royal Commission Inquiry ataupun siasatan diraja sepenuhnya berhubung dengan pendedahan daripada Tan Sri Tommy Thomas, bekas pegawai negara. Begitu juga dengan kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Sebab banyak kenyataan-kenyataan yang dilontarkan itu menyangkut soal negara kita ini perlu disiasat, perlu dihadai supaya disiasat tentang pendedahan bekas pegawai negara. Pendedahan daripada bekas pegawai negara dua. Satu Tan Sri Ali dan satu lagi Tan Sri Tommy Thomas. Begitu juga Ketua Polis Negara. Banyak kepincangan masa silam. Dan tujuan kita untuk diadakan RCI ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari kesalahan orang-orang tertentu saja, tapi supaya dapat dijadikan pedoman, tauladan untuk kepimpinan negara di masa depan. Sebab negara kita sekarang dah teruk, saudara. Teruk. Negara kita dalam keadaan teruk sekarang ni, saudara. Jadi segala-galanya macam saya katakan dah ke laut. Segala dah ke laut. Pakej rancangan PKP 1.0 dengan adanya pakej prihatin 250 bilion. Prihatin SME dah ada 10 bilion. Ini waktu PKP 1.0 dulu. Kemudian penjana 35 bilion. Kemudian kita prihatin 10 bilion. Permai 15 bilion. Kemudian pakej rancangan PKP 2.0 pemerkasa ada 20 bilion. Jadi pakej rancangan 3.0 tak ada. Tak ada lagi perutusan. Air Lestari tamat bulan Mac. Permohonan Asinar tutup 30 Jun. Manakala kebanyakan moratorium pinjaman bersasar juga akan tamat bulan depan. Simpanan dan reserve rakyat juga semakin kehabisan. Serta kita menghadapi PKP 1 dan PKP 2.0 dan hari ini kita menghadapi PKP 3.0. Sebab itu banyak kali kita sarankan jika mau buat PKP dan bendung COVID,
buatlah dengan betul. Ini saranan daripada Datuk Seri Najib. Dia kata, buatlah dengan betul untuk putuskan rantaian COVID agar kita tidak bazir dan sia-siakan dana begitu sahaja. Jaga baik-baik supaya pengorbanan besar rakyat semasa PKP 1.0 tidak disia-siakan. Waktu kita mengamalkan PKP 1.0 tu, boleh kita selesaikan. Kenapa PKP 2.0 tak selesai? PKP datang, PKP 3.0 tak tahu entah ke mana. Dalam keadaan yang tak tahulah. Saya melihat negara kita semakin ke laut lah saudara. Kita dengar pula Menteri Kanan Azmin Ali. Kalau dengar cakap Azmin Ali ni, gajah boleh terbang. Dia kata syarikat di Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu terus committed dengan melabur berjuta-juta ringgit di Malaysia. Katanya Kementerian Perdagangan dan Industri akan mengelolakan pelaburan yang akan datang. Jadi dia mengutus misi ke kedua-dua negara tersebut dari 26 April hingga 4 Mei lalu. Arab Saudi telah memberi komitmen yang kuat untuk meningkatkan import minyak sawit. Dia bukan nak melabur, dia import minyak sawit. Jadi MITI komited untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat pengedaran produk minyak sawit. Bukan pelaburan datang untuk jual minyak sawit. Tak apalah, kata. Dan kaitan dengan makanan untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain daripada mendukung dasar di rantau ini bagi meningkatkan keselamatan makanan. Itu kata yang dilaporkan oleh bernama. Tapi sebenar-benarnya apa yang berlaku? UEA melabur 22.9 bilion di Indonesia. Nilainya 95 bilion ringgit. 22.9 bilion USD. Kemudian dia melabur lagi 10 bilion USD. 41.2 bilion pada bulan Mac yang lalu. Jadi ini telah diumumkan oleh Arab Saudi. Sedangkan Azmin Ali mengumumkan kerajaan Arab Saudi committed untuk beli minyak sawit merah, beli minyak kelapa sawit je lah. Sebab itu saya kata, kalau Azmin Ali bercakap ni, gajah pun boleh terbang. Aduh, sekarang ni, saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ini, saya gerun. Kerana dari segi laporan-laporan yang kita terima, hutang kerajaan bukan sikit dah sekarang, saudara. Hutang kerajaan bukan ditanggung oleh kerajaan ini, tetapi oleh kerajaan masa depan. Dan akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pelbagai cukai-cukai baru. Jadi bila new government akan datang ni, untuk menyelesaikan masalah hutang ni, maka terpaksa dikenakan cukai dan sebagainya. Rakyat yang akan menderita. Dalam tempoh 3 bulan saja sejak tahun 2021, kerajaan telah membuat pinjaman baru sejumlah 54.5 bilion ringgit. Secara hutang ini perlu dilunaskan. Dan ini tidak diberitahu pinjam dari mana. Dari mana wang itu dipinjam, siapa yang memberi pinjaman, kerana kita akan bayar balik. Kerajaan hari ini tak tahu akan berkekalan ataupun kalah. Kalau dia tak ada jadi kerajaan, maka kerajaan barulah akan memikul bebannya. Sebab daripada bulan Januari, 7 Januari, dia pinjam 3.5 bilion. Sebanyak 19 bilion, saudara. Macam saya katakan 3-4 hari lepas. Biarlah saya nyatakan lagi supaya kita dapat faham. Biarkan berkali-kali saya nyatakan, ini catatan, ini tak boleh dinafikan. Saudara Nurizan Said memang takut, amat mengerikan. Kerana Januari 2021, kerajaan telah meminjam sejumlah 19 bilion. 7 Januari, pinjam 3.5 bilion. 12 Januari, 3 bilion. 15 Januari, 4.5 bilion. 19 Januari, 2 bilion. 26 Januari, 2 bilion. 22 Januari, 4 bilion. Itu bulan Januari. Datang bulan Februari, sejumlah 13 bilion yang dipinjam. Iaitu pada tanggal 4 Februari, 4.5 bilion. 9 Februari, 2 bilion. 19 Februari, 4 bilion. 24 Februari, mana ni? 24 Februari, 4 bilion. Dan 24 Februari, 3.5 bilion. Totalnya, berapa tadi? Sejumlah 13 bilion. Datang bulan Mac. Saudara. Pada bulan Mac, hutang dipinjam adalah 22.5 bilion. Bukan pinjam sikit-sikit dah sekarang ni. Main bilion. 5 Mac, pinjam 4 bilion. 10 Mac, 1.5 bilion. 15 Mac, 4 bilion. 17 Mac,
2.5 bilion. 22 Mac 4.5 bilion. 25 Mac 2 bilion. 30 Mac 4 bilion. Dia tiap-tiap bulan berhutang. Jadi kerana hari ini pembendaharaan Malaysia, Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, dia boleh menambah perbelanjaan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan masing-masing tanpa mendapat kelulusan wakil rakyat di Parlimen. Dan rakyat akan kekal menjadi pengemis untuk menjadi pembayar hutang di masa akan datang. Hutang terus meningkat sehingga ke paras yang cukup membimbangkan. Malah segala hutang-hutang ini termasuk dalam inflasi, defisit dan juga tunggakan hutang menjadi beban negara. Kini Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal berbelanja. Gagal kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah berbelanja lebih dari pertukaran yang sedia ada. Malahan ia melebihi GDP 68%. Dan kita akan melihat keseluruhan kegagalan Partai Barat ini pada akhir tahun 2021. Hutang ini kenyataan Datuk Seri Najib pada saya, dia kata hutang dijangka akan meningkat sehingga 1.4 trilion. Ketika itulah kerajaan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin akan mengambil langkah. Jalan lain tak ada, terpaksa meminjam daripada IMF. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang disuarakan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Berkali-kali dia mengingatkan, dia kata, Datuk, siarkan, nyatakan pada rakyat. Jangan sampai kita meminta sedekah dengan IMF. IMF ni kalau mereka masuk, maka negara kita ini adalah seolah-olah seperti muflis. Bagaimana berlaku di Greece. Sampai sekarang lagi ekonomi terkial-kial. Rakyat tidak lagi dapat keselesaan. Ini keadaannya. Dan hutang-hutang lapuk tak mungkin mampu kita bayar. Kegiatan ekonomi tidak selancar dulu. Kalau IMF masuk, mereka akan meletakkan syarat. Kamu boleh belanja sekian banyak saja. Dan ini akan terkesan pada kaki tangan kerajaan. Ini juga akan terkesan kepada pembangunan negara. Kita akan memasuki fasa yang ke-12. Dasar pembangunan negara. Ini keadaannya. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mengingatkan pada saya. Dia kata, Datuk, kena siarkan, kena nyatakan pada warga net bahawa negara kita akan berhadapan dengan kehadiran IMF. Suka tak suka, dah tak ada jalan lain. IMF lah, International Monetary Fund. Dalam keadaan beginilah, saudara, kita amat sedih lah. Sebuah negara yang begitu makmur dengan penghasilannya. Kita semua ada. Hasil bumi ada. Hasil pertanian ada. Tapi kita tidak memanfaatkan. Negara kita makmur. Dengan minyaknya. Dengan dulu biji timahnya. Dengan getahnya. Komoditi kita banyak. Dan rakyat kita bukan ramai. Rakyat kita tak ramai. 32 juta saja. Dengan pendapatan negara yang dihasilkan oleh Petronas sebenarnya cukup untuk menyara kehidupan warganya sebagaimana apa berlaku di sebuah negara Eropah. Rakyatnya boleh dapat wang setiap bulan 1,500 masuk ke kantong. Pendidikan percuma, rawatan perubatan percuma, malahan ada pihak rumah percuma. Apa yang dilakukan waktu di Libya kerana penghasilan daripada minyak. Apa yang kita lihat sekarang ni berlaku di Turki. Rakyatnya cukup bahagia. Tapi kenapa tidak berlaku di negara kita? Semenanjung emas ini kenapa perlu diperkosa oleh pimpinan-pimpinan yang tidak langsung memikirkan soal rakyat. Tapi bila kita bercakap, bila kita bertanya, dia akan mengatakan ini dilakukan demi rakyat, demi negara. Demi negara, demi rakyat macam mana? Kalau kantong masa depan pun kamu sudah korek. Lain tak ada pinjaman. Karo negara dipunggah saja. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni kita tak tahulah apa nak jadi. Kerajaan UMNO Barisan Nasional waktu kita meninggalkan kerajaan beri pada Pakatan Harapan dulu, hutangnya tak sebanyak mana pun. Tapi itulah dilaungkan YNDP lah, negara akan bankrupt semua. Jadi di mana duit terkumpul sekarang ni? Sebab katanya bahawa kita berhutang. Sedangkan hutang YNDP sudah dibayar. Jumlahnya pun melebihi daripada hutang. Tapi 1 sen pun tak bergerak. Itu mengikut laporan. Jadi kita jadi muskil. Kenapa Kerajaan Perikatan Harapan, Kerajaan Perikatan Nasional tidak melangsaikan? Ini sekarang ni, ini realitinya. Hutang YNDP yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional adalah 32.2 bilion. Saya kena ingat ya, hutang yang ditinggalkan oleh 1MDB 32.2 bilion. Tapi pada tahun 2021, hutangnya 32.3 bilion. Artinya tak berbayar.
Jadi satu sen pun prinsipal hutang pun tidak pernah dibayar oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Sedangkan dana yang diperolehi, yang diumumkan oleh kerajaan, karenanya dikembalikan pendapatan daripada YNDB, itu yang dikembalikan oleh DOJ 2.7 bilion. Penjualan kapal Economity 523 juta. Penyelesaian Rizal Aziz, anak Tinggi Datuk Seri Najib, sejumlah 443 juta. Penyelesaian Goldman Sachs 16.1 bilion. Penyelesaian M-Bank 2.83 bilion. Penyelesaian Deloitte 324 juta. Penjualan 60% bandar Malaysia yang dimiliki oleh YMDB 7.41 bilion. Penjualan tanah di Pulau Indah milik YMDB 416 juta. Penjualan tanah di Pulau Pinang milik YMD 2.7 bilion. Jadi jumlah yang telah diambil oleh kerajaan 33.4 bilion. Kemana perginya duit ini? Dan kenapa tidak digunakan untuk membayar hutang-hutang YMDB? Dan kita nak tanya, kita warga berhak bertanya pada pimpinan. Ini belum lagi dana yang belum diumumkan oleh kerajaan. Penyelesaian KPMG belum lagi, sebab masih lagi dalam rundingan. Penyelesaian dengan Wong and Partners masih lagi dalam rundingan. Penjualan bangunan Exchange 106 TRX belum lagi diumumkan. Penyelesaian dengan IPIC Abu Dhabi. Kerana masa BN ianya sebanyak 21 bilion. Tapi masih dalam rundingan. Jadi aset-aset yang masih tinggal dalam YMDB, penjimatan dari penyelesaian IPP, nampak lihat macam berat sebelah. Dan kadang-kadang beginilah saudara, saya merasakan ada percaturan yang merosakkan negara kita. Aset-aset belum dikira lagi. Sebab itu, dalam tempoh 3 minggu dulu, saudara, pada 15 April, ini lanjutan daripada yang saya kata tadi, sampai bulan Mac. Ini lanjutan April. Khazanah telah pun menjual saham telekomnya bernilai 312 juta. Pada 22 April, kerajaan meminjam daripada dana asing USD 1.3 bilion, iaitu 5.4 bilion melalui Sukuk Lestari. Kemudian 24 April, kerajaan meminjam 3 bilion USD, lebih kurang 12.4 bilion ringgit. Itu dana asing melalui Petronas. Pada 27 April, kerajaan mengambil wang daripada tabung Kuan sebanyak 5 bilion. Pada 6 Mei, kerajaan pinjam daripada dana asing US dollar 1 bilion, iaitu 4.12 bilion melalui Khazanah Nasional dalam tempoh 3 minggu juga. Jadi kerajaan pinjam sejumlah 11.5 bilion melalui 4 pinjaman sukuk tempatan. Jumlah 38.7 bilion dalam tempoh 3 minggu. Kini adalah malah sekarang ni yang kita runsing lagi, ada pula kabarnya Airport Subang pula nak dijual. Ini lepas satu tak selesai lah nampak gayanya. Datuk JSJ Singh ke mana? Kita pun tak tahu. Jaka Linglong seperti yang menyatakan Malaysia, kita sekarang ni bertambah teruk lah Jaka. Kita mengharapkan sesuatu lah. Sebab itu kita minta lah, dalam keadaan ini negara mengalami darurat ini, kita minta supaya parlimen dapat segera dibuka untuk ada semak dan imbang, supaya wakil-wakil rakyat kita ni dapat bertanya dengan kepimpinan kerajaan. Sebab itu saya kata cukup-cukuplah. Janganlah kita sombong. Jangan kita merasakan kita saja yang betul. Ini negara kita. Kitalah jaga, saudara. Rakyat harus diberi penjelasan. Rakyat sudah cukup tertekan. Memang benar, saya tahu ada bantuan. Tapi apakah bantuan sampai? Ini keadaan saudara ya, Saudara Ismail Ali, mereka akan dilatih oleh rakyat Malaysia nanti. Ya, saudara, doa orang yang dizalimi. Jadi rakyat merasakan seolah-olah mereka dizalimi. Sebab kehidupan mereka tidak disantuni. Betul, kita dengar ada pengumuman. Tapi sampai ke tak sampai. Hari ini, macam saya katakan tadi, kita sudah pun nak masuk 26 Ramadan. Tinggal 3-4 hari lagi. Dah nak raya. Dapur masih lagi ada yang tak berasap. Mereka yang berniaga dah tak boleh berniaga. Semua pasar Ramadan, semua pasar-pasar untuk penjualan dan sebagainya tak boleh. Yang semalam saya katakan, kekhawatiran saya, pasar borong pun dah ditutup. Kalau pasar borong ditutup, macam mana makanan? Rakyat nak dapat makanan macam mana? Dan akhirnya,
Dalam keadaan segala kebobrokan ini, yang terkesan adalah rakyat. Yang akan kena menimpa pada kita, bukan pada mereka. Mereka membuat dasar, boleh sebut je lah. Mereka tak dengar pun sampai saat ini. Tak ada seorang pun menteri redha hati untuk mengurangkan gajinya. Tak ada. Cuma tak dengar lagi penambahan lah. Kalau penambahan rasanya mestilah rakyat akan mengamuk. Sedangkan mereka sendiri tidak mahu mengurangkan gaji. Rakyat tak dapat apa-apa. Betul ada rangsangan. Tapi rangsangannya datang duit dari mana? Kalau kerajaan terus pengumuman mengatakan pinjam. Macam mana negara kita ni? Negara luar dah setengah rancak. Kalau saudara lihat di negara Indonesia, mereka sedang rancak membangunkan ekonomi mereka. Negara Thailand rancak membangunkan ekonomi mereka. Negara di Vietnam sedang rancak pembangunan negaranya. Kita macam mana? Sejauh mana kita ni? Wah, takkan kita jadi air yang membeku? Takkan kita terus berada dalam keadaan yang sebegini? Yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Yang tidak ke atas, tidak ke bawah. Kekal begitu. Akhirnya air ni, umpamanya air dalam cawan itu nanti, dalam baldi itu, lama-lama berlumpur. Penuh dengan sampah sarap. Inilah yang akan diwarisi oleh generasi kita akan datang. Kenapa anda sanggup menzalimi generasi akan datang? Sebab itu saya kata cara terbaik, buka parlimen, kita bincang, kita duduk berunding. Bukan nak jatuh sesiapa pun. Kita nak berunding demi negara kita, demi rakyat. Jangan berhentikanlah retorik apa semua ni. Segala tok-tok lebay ni sudahlah. Kalau anda betul-betul pakar agama, carilah dalil bagaimana pemimpin sepatutnya meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Bukan kepentingan diri sendiri. Saya melihat bila kenyataan Menteri Besar Terengganu, tak ada, kita tak bagi. Kita bagi RM1 saja. Begitu angkuh. Mereka merasakan mereka tak ada masalah. Mereka dapat wang puluhan ribu. Rakyat macam mana yang terkesan? Apakah nilai rakyat Terengganu RM100? Ini keadaannya bila saya dengar daripada satu wawancara dengan wartawan. Gambaran macam mana? Apa gambaran yang anda mahu lakukan? Anda memperlihatkan kepada rakyat. Kita mahu ini negara kita. Warganya lah warga cinta damai yang sentiasa harmonis, yang menyantuni sama kita. Kita mahu supaya negara ini terus makmur, terus kekal. Kerajaan buatlah apa saja. Rakyat akan akur asalkan kepentingan itu untuk rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan saudara, selamat bersahur, selamat berpuasa. 3 hari je lagi. Selamat malam.